Baik, kekal bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya Remy Swan, kekal bersama dengan anda di studio untuk perkongsian topik pelbagai telah pun kita kongsikan tadi berkaitan dengan telur dan juga bagaimana inisiatif pemerkasa kepada golongan prihatin OKU. Dan sekarang ini sekali lagi seperti yang telah pun saya kongsikan sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, kita ingin berbicara mengenai satu lagi inisiatif Badan Pengelola Kejohanan Bola Sepak Malaysia, Malaysian Football League, berkaitan dengan untuk membawa kembali penonton ke stadium. Kita faham dengan segala perancangan dan juga kebimbangan sekurang-kurangnya. Dan bermula pada April ini dilaporkan penonton dengan kapasiti yang terhad akan kembali dibenarkan. Dan untuk perbincangan dan pengetahuan informasi lebih lanjut, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, telah pun bersedia bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hanif. Ya, baik Datuk. Alhamdulillah. Apa khabar hari kita? Alhamdulillah, wari semua sihat. Ya. Kecuali Simonella ni mungkin ada masalah sikit. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Mungkin kita boleh mengambil peluang ini untuk berbicara mengenai kehadiran penonton. Satu inisiatif yang telah pun sangat keras diusahakan oleh pihak MFL, FAM dan juga Majlis Keselamatan Negara, MKN, KBS juga terlibat dalam usaha ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan proses sehingga kembalinya kebenaran diberikan untuk membawa penonton ke stadium, Datuk. Ya, Hanif ya, dia kena tengok kepada sejarahnya dulu ni ya, berkenaan dengan COVID-19 ni. Sebenarnya penonton tak boleh masuk apabila kerajaan telah menggunakan lockdown atau PKP pada tahun 2020, bermula pada 18 Mac. Maka sejak itulah maka penonton tidak dibenarkan masuk, malah Liga Malaysia terpaksa dihentikan ya sementara ketika itu. Alhamdulillah di atas inisiatif MFL dan KBS, Liga 2020 dapat jalankan separuh saja dan Malaysia Cup dibatalkan. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini di atas pengalaman yang lepas, mungkin juga di belakang MFL dan juga di belakang MKN itu sendiri, maka memerhatikan keadaan pandemik COVID-19, maka Liga dibenarkan berjalan pada tahun ini, bermula pada bulan Mac. Dan ini merupakan satu perkara yang amat baik ya, yang telah dilakukan oleh kerajaan dan juga KBS ya, yang mana MFL melalui KBS masukkan beberapa perkara ataupun agenda untuk meneruskan Liga Malaysia yang membenarkan Liga Malaysia ini dilangsungkan pada musim 2021. Dan atas usaha-usaha ini dengan SOP yang dimasukkan kepada MKN melalui KBS, maka akhirnya Liga Malaysia dibenarkan. Dan alhamdulillah minggu lepas telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan dalam pengumuman rasmi bahawa penonton akan dibenarkan masuk bermula pada bulan April ya, 1 April 2021. Ya, Datuk, memang ada pengumuman dan juga kita difahamkan daripada langkah yang akan diambil oleh MFL, akan ada dua perlawanan yang akan menjadi penanda aras, iaitu di Stadium Sultan Ibrahim dan juga di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Kenapa dua venue ini yang dipilih, Datuk? Kita adakan perbincangan dan meneliti keadaan pandemik COVID-19. Negeri PKPB ya, di mana Stadium Sultan Ibrahim dan Kuala Lumpur Ceras merupakan berada negeri PKPB, yang mana apabila kita ingin mengadakan trial run ataupun percubaan, maka kita mesti melakukan sesuatu yang dalam keadaan yang sukar. Maka Stadium Sultan Ibrahim, perlawanan di antara JDT dan Melaka telah kita pilih. Begitu juga di Stadium Kuala Lumpur Ceras, perlawanan di antara Kuala Lumpur dan Sabah pada 3 bulan kita telah namakan sebagai trial run kita di peringkat SOP Liga Malaysia kebenaran masuk ke stadium. Maka setentunya nanti di kedua-dua tempat ini akan berlakunya penelitian SOP yang begitu rapi. Bukan saja di peringkat MFL, KBS, tetapi juga di semua agensi kerajaan yang akan turut serta dalam memantau perjalanan SOP yang telah diluluskan dan dibenarkan oleh MKN ini. Hanif? Ya. Datuk memang sangat ketat dan juga rapi segala persiapan yang dijalankan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebab kita nampak ada beberapa garis panduan berkaitan dengan SOP. Antaranya venue perlu disanitasi, tiket ataupun pas bermusim. Ada juga soalan yang mengatakan bahawa adakah harga tiket akan berubah kerana ada bilangan yang terhad yang dibenarkan masuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara SOP-SOP yang telah pun dipersetujui, Datuk? Ya, dah tentulah ni ya, SOP ni ketat ya, sebab kita jangan lupa bahawa dalam keadaan kita dibenarkan membawa masuk penonton ke stadium, pandemik COVID-19 masih berada di luar sana.
Kerana itu SOP harus ada bagi peringkat Liga Malaysia ini kemudian masuk ke penonton ke stadium. Dan juga pada masa sama ada SOP yang masih berjalan di peringkat kerajaan itu sendiri. Yang maka dengan itu penonton yang akan dibenarkan masuk perlulah mengikuti SOP kedua-dua ini. Ya, daripada rumah, keluar rumah, SOP kerajaan, dan bila sampai ke stadium ada SOP di peringkat masuk ke stadium itu. Dan ini penting kerana dalam masa yang sama kita harus juga cuba memutuskan rangkaian COVID-19 ya. Ini satu perkara yang wajib dan harus kita ambil berat ketika ini. Kerana itu kita mengapa ber-SOP masuk ke stadium ya, penonton kenalah mengikuti jarak fizikal ya, 1 meter, 1.5 meter untuk masuk ke stadium. Tentunya ini akan ambil masa yang lama. Kerana itu MFL kelulusan MKN masuk ke stadium sekiranya perlawanan bermula pada 9 malam, penonton mestilah mula masuk ke stadium pada jam 6 petang. Ya, kalau di Sabah dan Sarawak, perlawanan bermula pada 8.30 malam, penonton mestilah mula masuk pada 5.30 petang. Ini kerana bahawa mereka harus tahu dan harus bersabar ya, Hanif ya, kerana ia mengambil masa apabila penonton ingin masuk ke stadium. Begitu juga apabila gate akan ditutup. Sekiranya perlawanan pada 9 malam, maka 8.30 malam gate akan ditutup. Tidak ada lagi penonton akan dibenarkan masuk walaupun punya tiket ya untuk masuk ke stadium. Dan kerana itu para penyokong dan penonton harus memahami SOP ini. Ya, manakala apabila berada dan sampai di stadium, penonton dan penyokong tidak dibenarkan berkumpul di luar kawasan stadium. Begitu juga apabila habis perlawanan, seboleh-bolehnya semua penonton haruslah bersurai dengan siapa segera dan tidak boleh berkumpul di luar stadium. Dan ini akan mendatangkan masalah dan SOP akan dilanggar sekiranya penonton berkumpul di luar stadium dan ada di antaranya mungkin untuk menunggu pasukan masing-masing keluar daripada changing room. SOP ini harus diikuti Hanif ya. Kerana jika SOP ini tidak diikuti, maka kemungkinan kebenaran masuk ke stadium ini akan dikaji semula oleh kerajaan dan kemungkinan tidak akan dibenarkan lagi penonton masuk ke stadium. Selain itu ada juga kedengaran ya tentang pertanyaan sekiranya masuk awal ke stadium, bagaimanakah sekiranya Muslim ya masuk ke stadium untuk menaikkan solat sebagainya. Maka dalam SOP juga telah disyaratkan kepada venue dan juga penganjur untuk menyediakan ruang solat ya. Dan apa yang perlu adalah penonton haruslah membawa sejadah sendiri. Ya. Tandas juga tidak akan dibuka semata waktu rehat perlawanan. Kerana biasanya ni ya. Apabila waktu rehat perlawanan, maka semua penonton akan pergi ke tandas untuk menjalankan tugas masing-masing. Ya. Tapi kali ini tidak dibenarkan sebab khawatir ya akan berlakunya tiada penjarakan dan terlampau ramai masuk ke tandas. Maka ini juga dibenarkan dan akan dibenarkan penonton masuk ke tandas apabila perlawanan sedang berlangsung. Datuk, saya percaya banyak sekali tata cara dan juga perincian yang telah pun digariskan dan harapannya agar penonton-penonton kita sekiranya sudah dibenarkan masuk nanti berjaya ataupun boleh ikut segala SOP yang ditetapkan. Datuk Abgani, kita ucap semoga berjaya buat pihak MFL juga dalam memastikan kelancaran kemasukan semula penonton. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih Hanif, terima kasih Tiu juga. Dan tahniah kepada sahabat kita ya, Lee Zijia yang berjaya menangi All England. Tahniah. Betul. Dan harapnya ada sinar untuk bola sepak juga selepas ini, Datuk. InsyaAllah. Rayakan Piala Asia. InsyaAllah. Itu antara harapan kita selaku peminat sukan. Datuk Abdul Ghani Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia, berbicara mengenai SOP kemasukan semula penonton. Dan saya percaya ini antara nilai dan juga sambutan, kaedah cara kita meraihkan bola sepak dalam norma yang baharu. Banyak sekali perubahan selepas ini. Apapun kita perlahan-lahan menerima dan menyokong kembali bola sepak Malaysia dan sukan secara umumnya.